memang satu sekolah. Dia suruh install Telegram dan kena buat grup barulah. Okay, kemudian yang kedua untuk tingkatan 4 nanti cikgu akan beritahu pula deh. Cikgu nak ada cam scanner. Cikgu dah bagi tahu itu kan, kena ada install. Selepas habis exam ni awak boleh uninstall balik lah. Kalau awak nak jimatkan space daripada dalam telefon awak tu. Okay, apa-apa nanti cikgu beritahu pula. Okay, so okay. Okay, jadi sementara menunggu azan tu, awak bolehlah buka. Hari ni kita nak sambung sikit lagi. Hari tu cikgu tak sempat nak sentuh tentang pencernaan di ileum. Jadi awak boleh buka muka surat 147 147. Okay, jadi sementara menunggu sebab rumah cikgu ni dekat dengan masjid ke, azan. Jadi cikgu nak awak tengok dulu muka surat 147, bacalah dulu. And then kita sekejap lagi, dalam 1-2 minit lagi cikgu sambunglah. Kenapa dia ni? Okey. Cikgu sambung ya. Muka surat 147. Okey. Kelenjar pada dinding ileum. Kelenjar pada dinding ileum. Ileum ni kalau awak ingat balik usus kecil kan. Cuba tengok balik muka surat 146 tu. Usus kecil terdiri daripada duodenum, jejunum dan ileum. Okey, sekarang cikgu nak fokus kepada usus kecil. Okay, jadi kelenjar pada dinding ileum merembeskan mucus. Mucus ni macam cecair lah. Okay. Mucus dan jus usus. Allahu Akbar. Dia dah masuk benda apa ni. Okay. Cikgu ulang balik. Kelenjar pada dinding ileum, usus kecil, merembeskan mucus, bendalir dan jus usus yang mengandungi enzim-enzim maltase, sucrase, lactase, lipase dan erepsin. Cara nak ingatnya ialah enzim smell. Kau boleh smell. S sucrase, M maltase, E erepsin, L lactase, L lipase. Jadi di dinding ileum ni ada kelenjar. Kelenjar tu merembeskan mucus. Merembeskan ni maksud dia mengeluarkan mucus, cecair. Okay. Dan dia juga mengeluarkan jus usus. Jadi ileum merembeskan jus usus. Awak senang je, awak ingat jus apa? Ada enzim apa? Kalau contoh hari tu jus pankreas. Dalam jus pankreas ada enzim amitakut lipas. Okay. Kalau yang ileum ni pula merembeskan jus usus. Dalam jus usus ada enzim smell.
sucrase, M. maltase, E. uracil, L. lactase, L. lipase. Okey. Medium untuk ileum ni ialah medium beralkali. Okey, medium untuk ileum ni ialah medium beralkali. Jadi kalau kita undur baliklah, kita cuba ingat yang minggu lepas kita belajar, mulut medium neutral. Ingat, mulut itu medium neutral. Masuk dalam perut medium berasid. Okey, kemudian pergi dekat duodenum medium alkali. Ileum pun alkali. So jelas deh, mulut, okey, mulut neutral. Masuk dalam perut berasid. Sebab tu bila awak lambat makan, awak rasa perut awak masam, awak rasa masam tekak sebab berasid tu. Okey, kemudian duodenum medium alkali. Semua bawah daripada perut semua alkali dah. Okey, ileum alkali juga. Okey, jadi medium beralkali dalam ileum membolehkan enzim-enzim bertindak secara optimum. Jadi untuk ileum ni enzim smell, ia memerlukan medium yang beralkali. Okey, sekarang kita nak tengok persamaannya. Okey, kalau enzim maltase, okey, yang ni yang enzim dalam ileum ni. Maltase mencerna apa? Mencerna, sebab dia maltase, dia enzim, maka ia mencerna menghidrolisis maltosa kepada glukosa. Okey. Kalau sucrase menghidrolisis sukrosa kepada glukosa dan fruktosa. Okey, kalau lactase, okey, menghidrolisis laktosa kepada glukosa dan galaktosa. Okey, ada pelajar tanya cikgu, cikgu saya ada masalah nak ingat yang belakang ni. Okey, caranya ialah awak ingat tak cikgu pernah ajar awak bab 4. Bab 4 yang ada karbohidrat, lipid, ada asid ada lipid, karbohidrat, asid nukleik, air. Okey, kalau awak ingat balik, cikgu ada ajar awak cara itu. Kalau fruit, okey, kalau katakan fruit untuk su. Cikgu kalau boleh cikgu tak nak ulang lah benda ni, takut jadi banyak, jadi lambat. Fruit untuk su, glue untuk ma. Okey, sekejap cikgu tulis. Glue untuk ma. Okey, galak untuk la. Okey, galak. Payahlah nak nulis dengan ni. Galak untuk la. Jadi kalau awak tengok sini, cikgu ada ajar awak glukosa tambah glukosa. Okey, glukosa tambah glukosa. Glue untuk ma, maknanya glukosa asas. Semua tu glue. Mesti awak tak ingat cikgu rasa. Glue, cikgu dah ajar awak itu. Glue, semua asas dia. Allah, payahlah nak nulis dengan kau ni. Sekejap dia dah musim-musim pula dah. Sekejap. Hari ni cikgu cakap betul lah. Hari ni satu line tak berapa cantik deh. Memang line tak berapa elok sebab cikgu buat kelas dengan tingkatan 5 tak dipung. Pelajar nak hantar tugasan pun bermasalah hari ni. Bukan cikgu sajalah masalah problem line hari ni. Pelajar pun masalah sikit hari ni. Okay, so sekejap deh. PowerPoint cikgu restarting balik dah. Jadi macam itulah cikgu nak cakap je. Dia apa? Cabaran kita mengajar online ni macam ni lah. Kadang-kadang lain, kadang-kadang elok-elok dah kita buat, dia tak boleh masuk. Sekejap kena stop presenting balik. Sekejap
Harap bersabar. Okey. Nampak tak slide cikgu? Nampak. Okey, so cikgu sambung balik Bagaimana cara nak ingat tu? Okey, payah sikit lah hak ni sebab dia kena pergi kepada bab 4 hari tu Sekejap nak ambil pen. Okey, so kalau ingat asas dia untuk monosakarida, disakarida, polisakarida, ingat tak itu? Monosakarida 1, disakarida 2, polisakarida banyak. Okay, jadi kalau awak tengok sekarang, Ma suka laksa ni, maltase, sucrase, lactase adalah disakarida. Adalah gula disakarida. Maknanya gula disakarida ni maknanya dua. Disakarida 2. Monosakarida, mono ni 1. Jadi macam mana nak dapat disakarida? Dia kena mono campur mono baru dapat disakarida. Sebab 1 tambah 1 dapat 2. Jadi macam mana saya nak dapat disakarida? Okey, contoh untuk disakarida ni ialah Ma suka laksa. Jadi macam mana saya nak dapat maltosa? Mesti kena ada mono campur mono barulah dapat maltosa. Faham kan? Ma suka laksa ni yang cikgu raih ni, Ma suka laksa ni ialah disakarida. Nak dapat disakarida, Ma suka laksa, dia kena mono tambah mono. Barulah dapat disakarida sebelah sini ni. Okay, jadi mono tambah mono ni apa cikgu? Okay, so mono tu ialah, kalau awak ingat balik, cikgu ada bagi gewe, faris, galok. Gewe, faris, galok. Jadi, okay, mono campur mono. Maka mono hak mula-mula ni dia kena ambil glukosa semua. Dia kena semua glukosa. Jadi glukosa tambah glukosa. Okay, cara nak ingat glu untuk Ma. Cikgu ada bagi cara nak ingat hari tu. Glu untuk Ma. Maknanya glukosa tambah glukosa dapatlah maltosa. Okay, sebab tu kalau awak tengok sini, maltase mencernakan maltosa. Kenapa belakang dia glukosa? Cikgu tak tambah, tak tulis sekali lagi. Tak apa, nak tulis glukosa tambah glukosa pun betul. Nak tulis glukosa saja pun betul sebab dia benda yang sama. Glukosa tambah glukosa dapat maltosa. So enzim maltase menghidrolisis maltosa kepada glukosa. Maknanya glu tambah glu dapat maltosa. Glu untuk Ma. Ingat macam tu. Maknanya glukosa tambah glukosa dapat maltosa. Cara nak ingat glu untuk Ma. Boleh Okey, kemudian macam mana saya nak dapat S pula, sukrosa? Cikgu kata fruit untuk su. Fruit untuk su. Apa fruit untuk su? Okey, awak nampak tak cikgu kata tadi? Untuk yang mula-mula semua kita tulis glukosa. Okey, so glukosa tambah monosakarida fruktosa. Okay, so glukosa tambah fruktosa dapatlah sukrosa. Macam mana cara diingat? Fruit untuk su. Jadi glukosa, glukosa tambah fruktosa dapat sukrosa. Okay, kalau nak memecahkan sukrosa maka sucrase menghidrolisis sukrosa, maka dapatlah mono tambah mono. Apa dia? Glukosa dan fruktosa. Sebab tu masa bab 4 hari tu cikgu tekankan cara nak ingat yang ni. Sebab nanti awak nak guna di belakang-belakang. Dalam pencernaan ileum awak nak guna. Cikgu ada sebut hari tu. Okay, kemudian laktosa. Laktosa. Macam mana nak dapat laktosa? Galak untuk la. Okay, galak untuk la. So dia akan jadi glukosa tambah galaktosa dapat laktosa. Sebab cikgu kata galak untuk la. Galak untuk la. So glukosa tambah galaktosa, dapat laktosa. Jadi semua ni yang ni maltosa, sukrosa, laktosa adalah gula disakarida. Okay, jadi pencernaan karbohidrat ni maltosa, sukrosa, laktosa. So awak nampak ada enzim dia? Maltase menghidrolisis maltosa. Sucrase menghidrolisis sukrosa.
lactase menghidrolisis laktosa. So tolong ingat balik yang ni, kalau tak ingat, tengok balik bab 4. Okey, kemudian kita pergi kepada selain daripada churner maltase, selain daripada enzim maltase, sucrase, lactase, okey, kita ada dua lagi enzim, lipase dan erepsin. Kau perasan dah kalau ada jenis-jenis sing belakang tu, semuanya protein belakang. Ingat tak minggu lepas awak dah belajar pepsin, okey? Pepsin, trypsin, di duodenum kan trypsin, sing belakang. Semua tu mencerna protein. Okay, jadi satu lagi ialah erepsin. Maka erepsin menghidrolisis peptida kepada asid amino. So bila dah jumpa, oh asid amino dah cikgu, maknanya dia sudah ringkas. Okay, erepsin mencerna peptida kepada asid amino. Okey. Kemudian ada satu lagi enzim, lipase. So lipase menghidrolisis lipid kepada asid lemak dan glycerol. So bila dah jumpa asid lemak dan glycerol, maknanya sudah selesai. Karbohidrat ni cikgu selesai dah ke? Selesai dah sebab kita dah jumpa glukosa. Kenapa cikgu kata dah selesai? Sebab tujuan kita cerna makanan adalah supaya mendapat bentuk ringkas. Kan kita makan tu bentuk kompleks. Kita makan protein, kita makan karbohidrat, kita makan lipid. Semua tu kompleks. Jadi tujuan kita nak cerna menggunakan enzim ni, tujuan nak dapat bentuk ringkas. Maknanya kalau kita makan protein, kita nak cerna sampai jadi asid amino. Barulah settle pencernaan kita, selesai dah. Kalau awak makan lipid, enzim nak cerna sampai jadi asid lemak dan glycerol. Bila dah jumpa asid lemak glycerol, maknanya settle dah, siap dah. Okay. Kemudian kalau awak makan karbohidrat, awak makan roti, tepung, nasi. Benda tu kan dalam bentuk glukosa, benda tu kan dalam bentuk kanji, dalam bentuk maltosa kan. Jadi dia akan cerna sampai jadi glukosa. Bila dah ada glukosa, maknanya dah settle. Okay, jadi cuba tengok, cikgu ada buat macam ni, senang untuk awak, nanti cikgu hantar dalam grup. Okay, so ini adalah contoh rumusan, kesimpulan kepada pencernaan yang awak dah belajar minggu lepas. Cuba tengok. Okay, kalau mulut hanya cerna karbohidrat sahaja. Mulut ingat cerna karbohidrat sahaja. Apa dia karbohidrat? Roti, nasi, bubur nasi, tepung, semua tu ialah karbohidrat. Okay, jadi kita ada kelenjar leo, merembeskan air leo. pH-nya 6.5 hingga 7.5, iaitu medium neutral. Dalam air leo, dalam air leo ada amylase air leo. Memang kena ingat ni. Ada enzim amylase air leo. Mencerna apa? Menghidrolisis, mencerna kanji, tambah air, jadi maltosa. Cikgu kata selagi tak jadi glukosa, tak siap lagi. Selagi tak jadi glukosa, masih lagi maltosa, tak siap lagi lah tu. Tak siap lagi pencernaan awak. Dan ingat tak, mulut air leo menggaul-gaulkan makanan awak dalam mulut menjadi bentuk bola, iaitu bentuk bolus. Boleh ni? Okay, awak pun telan lah. Okay, telan masuk dalam perut. Okay, perut ni pula hanya mencerna protein sahaja. Okay, perut hanya cerna protein sahaja. Okay, dalam perut ada kelenjar gaster. Dan di kelenjar gaster tu, di dinding perut awak tu ada banyak sel-sel epitelium, iaitu sel utama rembes enzim pepsinogen. Ingat, rembes enzim pepsinogen yang tidak aktif. Dia tak aktif, nama dia pepsinogen. Okay. Kalau sel peritel merembes asid hidroklorik. Kalau sel mucus merembes mucus. Okay. Bila dia dah jadi aktif, pepsinogen akan jadi pepsin. Apa tak nama sing belakang? Cikgu kata kalau sing tu mesti protein. Okay, jadi pepsin
mencerna protein dalam ayam, dalam daging, dalam telur, tambah air menjadi polipeptida. Ada poli ni maksudnya besar lagi, panjang, banyak. Okey, polipeptida. Okey, kemudian kenapa mesti kena ada asid hidroklorik? Asid hidroklorik ni untuk menyediakan medium berasid supaya pepsinogen boleh menghentikan tindakan enzim amilase air liur. Sebab pepsin ni dia tak akan bertindak kalau medium lain. Dia nak medium berasid juga. So asid hidroklorik lah kena beri medium berasid. Okay, yang kedua, fungsinya membunuh bakteria dalam makanan dan mucus melindungi dinding perut daripada tindakan asid hidroklorik, kerana kalau tengok sini asid hidroklorik tu pH dia 1.5 hingga 2.0, sangat-sangat pekat. Jadi mucus tu melindungi dinding perut awak daripada cedera. Okey, tu kalau perut. Okey, kemudian apa telan lah lagi, pergi ke duodenum. Ingat tak cikgu kata hari tu, duodenum ni dia terima 3 benda. Duodenum ni bagus, dia terima 3 benda. Yang pertama dia terima hempedu daripada hati. Dia terima hempedu daripada hati, dan kalau ingat hati, cikgu kata H. Semua H. Apa dia? Hati menghasilkan hempedu. Dalam hempedu ada garam hempedu. Boleh, hati menghasilkan hempedu. Dalam hempedu ada garam hempedu. Dan ia bersifat alkali, 7.6 hingga 8.6. Okey, ingat deh, garam hempedu ni dia bukan enzim. Dia bukan enzim. Okey, dia bukan enzim. Sebab tu nama dia garam. So apa fungsi garam? Fungsinya ialah meneutralkan kim dari perut. Sebab sekarang makanan awak sudah jadi kim. Jadi bila dia datang dari perut, dia takut-takut ada berasid. Jadi fungsinya ialah meneutralkan kim. Apa cikgu neutral? Ialah alkali campur asid tidak dia jadi neutral. Jadi sekarang kim awak sudah neutral. Yang kedua, menyediakan keadaan beralkali untuk tindakan enzim dalam duodenum. Dan fungsi garam, ingat deh, dia bukan enzim deh, dia garam. So fungsi garam ialah mengimulsi. Cikgu tak nak perkataan lain, cikgu nak perkataan ni. Awak janganlah buat perkataan lain, memecahkan lah apa. Cikgu nak awak biasakan diri dengan istilah mengimulsikan lipid. Apa maksud emulsi lipid? Iaitu dia pecahkan. Dia pecahkan lipid menjadi titisan-titisan halus. Okay, katakan contoh ni garam besar ni. Katakan contoh lipid, bukan garam. Contoh lipid besar. So dia akan pecah lah. Pecah jadi kecil. Tu maksud emulsi. Okay. Iaitu memecahkan lipid stokor kepada titisan halus bagi menambahkan luas permukaan untuk tindakan enzim lipase. Cikgu, kenapa cikgu? Dia pecah-pecah ni sebab dia tahu nanti makanan tu akan bergerak pergi ke ileum pula. So dia pecahlah siap-siap. Okey. Yang kedua, duodenum ni menerima jus pankreas. Tadi terima daripada hati. Okay, sekarang duodenum menerima jus pankreas daripada pankreas. Dalam jus ada apa? Ada enzim. Enzim apa? Enzim amitotakot lipase. Okay, enzim amitotakot lipase. Apa dia? Amylase pancreas. Okay, dan kalau awak perasan, asalkan ada ami je, mesti dia cerna kanji kepada maltosa. Cuma bezanya awak kena tulis amylase pancreas, cerna hidrolisis kanji campur air jadi maltosa. Ingat gitu je. Di mulut pun sama juga, cuma bezanya amylase air liur mencerna kanji campur air jadi maltosa. Untuk pankreas awak tukar je, amylase pancreas hidrolisis kanji campur air kepada maltosa. Boleh dah? Okay, kemudian trypsin, sing. Cikgu kata sing tak dia adik-beradik protein. So awak sambung je lah, trypsin mencerna, awak ambil yang belakang dia tadi, cikgu back balik. Nampak tak yang ni? Awak ambil je polipeptida ni. Ambil je, awak letak depan. Nampak? Ambil trypsin menghidrolisis polipeptida tambah air.
awak buang poli sebab dia kan nak pecah jadi, dia kan nak hidrolisis jadi ringkas. Jadi awak buang poli. So trypsin menghidrolisis polipeptida kepada peptida saja. Cikgu ni ejaan bahasa Inggeris So you baikilah nanti ada A belakang. Okay, trypsin menghidrolisis polipeptida tambah air jadi peptida saja. Okay. Okay, kemudian lipase. Lipase ni tak ada benda lain Kak. Lipase ni menghidrolisis, mencerna lipid campur air menjadi asid lemak dan glycerol. So yang ni sudah settle. Settle dah pencernaan dia. Siap dah. Sebab apa cikgu settle dah? Sebab dia dah dapat ringkas. Apa dia ringkas? Asid lemak dan glycerol. Kita dah belajar di bab 4 itu. Okey. Kemudian daripada situ ileum pula. Dalam ileum ada kelenjar ileum. Kelenjar ileum merembeskan mucus dan jus usus. So jus usus ni ada enzim smell. So cikgu pun susunglah smell. Sucrase, maltase, irisin, lactase, lipase. Okey. Dan okey, cuba awak tengok kalau sucrase, cara nak ingat. Cikgu ada ajar awak ni. Glue untuk ma, fruit untuk su, galak untuk la. Okey, ni gula disakarida. So nampak tak? Gula disakarida. So nak dapat gula disakarida dia kena mono tambah mono. 1 tambah 1 barulah dapat disakarida. 2 disakarida. So macam mana cara nak ingat? Cikgu ada bagi formula ni. Glue untuk ma. So ingat, glue untuk ma. So maknanya glukosa tambah glukosa dapat maltosa tambah air. Okay, kalau fruit untuk su. So glukosa tambah fruktosa dapat sukrosa. Okay, galaktosa ni. Okay, galak untuk la. So glukosa tambah galaktosa dapat laktosa. Jadi asalkan ada je belakang ni glukosa, maknanya settle dah pencernaan. Apa settle pencernaan? Siap dah dapat unit ringkas dah dapat glukosa, dah dapat gula mono dah tu, monosakarida dah tu. Okey. Dan kemudian untuk protein, irisin tu, awak ambil je peptida sebab awak tahu dah, ileum ni peringkat akhir dah. Jadi irisin cerna peptida tadi, ujung tadi, peptida yang dekat pankreas tadi, terus je siap dah. Jadi asid amino dah. Okay, dapat ringkas dah. Sebab tak ada dah, ni je pencernaan paling akhir dah di ileum. So terus je awak tulis, asid amino dah, ringkas dah, siap dah. Okay, sama juga macam lipase tadi. Lipase ada je perkataan lipase, tak ada benda lain Kak. Mencernakan lipid tambah air jadi asid lemak dan glycerol. Okay, jadi untuk nota awak tu, kan awak kan buat dengan cikgu baru ni, awak dah sampai dekat pankreas je kan. So hari ni tugasan awak masa tutorial nanti, awak sambung sampai ileum. Okay, sekarang kita pergi kepada soalan ni, rasa belum bincang lagi. Bincang dah ke? Belum. Bincang? Belum lagi. Okay, so cikgu bincangkan. Okay, nombor 1. Nyatakan kepentingan proses pencernaan bagi manusia. Kenapa proses pencernaan ni penting? Pentinglah Kak, sebab apa-apa yang kita makan, makanan yang dimakan oleh manusia adalah dalam bentuk besar dan kompleks. Okay, kita makan nasi, makan ayam, makan ikan, semua tu bentuk besar, kompleks. Kenapa bentuk besar cikgu? Sebab kita makan ikan ada protein, kompleks tu. Kita makan daging ada protein, kompleks. Kita makan donat ada tepung tu karbohidrat. Bentuk tu kompleks. Jadi makanan yang awak makan tu perlu dicerna kepada bentuk yang lebih kecil, lebih ringkas supaya dapat diserap ke dalam salur darah. Jadi nak serap dalam salur darah tu dia kena jadi glukosa kalau kita makan karbohidrat. Kalau kita makan apa muka ni cikgu tak nak nulis ni. Kalau kita makan protein dia akan jadi asid amino. Baru boleh diserap. Selagi tak jadi asid amino tak boleh serap.
Okay, kalau kita makan lipid, dia kena jadi asid lemak dan glycerol. Barulah boleh diserap ke dalam salur darah dan dihantar ke sel badan. So ingat pesan cikgu, pencernaan ni macam-macam mana dia kena jadi asid lemak dan glycerol, dia kena jadi asid amino dan dia kena jadi glukosa. Baru boleh diserap. Okey, soalan 2. Namakan struktur yang terlibat dalam salur alimentari untuk pencernaan makanan. Okay, jadi kita kan bermula daripada mulut, gigi untuk kunyah, telan melalui esophagus, masuk dalam perut, kemudian jumpa dengan duodenum, usus kecil, usus besar, barulah awak buat penyah tinjaan. Okay? Ada nak tanya? Tanya selalu deh. Jangan ni. Okay, soalan 3. Namakan sel-sel utama pada kelenjar gaster dan terangkan fungsi-fungsinya. Okay, so bila sebut gaster, awak ingat macam ni. Mana ni? Nanti masuk dari PSA awak kata, mana gaster ni So ingatlah, awak ingat gini. Awak sakit perut, tak makan gastritis. Ingat gitu. Oh, bila aku tak makan sakit perut, gastritis. Ingat perut. Okay, jadi di kelenjar gaster tu ada sel-sel utama, iaitu sel utama yang merembeskan pepsinogen, sel peritel merembeskan asid hidroklorik dan sel mucus merembeskan mucus. Okey, soalan 4. Usus kecil merembeskan beberapa jenis enzim untuk melengkapkan proses pencernaan. Terangkan bagaimana enzim-enzim tersebut melengkapkan proses pencernaan. Yang tadilah, awak cerita dulu. Apa ada dalam dalam jus usus tu? Bagi tahulah. Enzim smell. S sucrase, M maltase, E erexin, L lactase, L lipase. Lepas tu, awak bagilah fungsi enzim tu. Awak nak guna perkataan menghidrolisis boleh, nak guna mencerna boleh. Okay, contoh, trypsin menghidrolisis polipeptida kepada peptida. Okay. Amylase, sekejap Kenapa dia masuk belakang ni? Gini, untuk soalan 4 ni cikgu nak awak terangkan yang ni saja. Okay, enzim ni je, smell je. Okay, contoh maltase, menghidrolisis maltosa kepada glukosa. Kalau sucrase, menghidrolisis sukrosa kepada glukosa dan fruktosa. Boleh deh, awak saling je. Okay, so untuk tugasan yang ni, Allah, apalah laju sangat. Okay, untuk tugasan yang ni, kalau tak muat, awak ambil sticky notes lah. Ambil sticky note. Cikgu, saya tak ada sticky note. Okay, kalau tak ada sticky note, you potong je kertas apa-apa. Potong je kecil, okay, ikutlah kertas warna ke, kertas yang awak dah guna ke, awak tampal je mana-mana ni, awak masukkan nota tentang ileum. Nampak? Tentang ileum. Tengok. Okay, dan cikgu ucap tahniah lah atas kerjasama awak yang baik tu bagus-bagus nota awak. Okay, next. Kita pergi pula kepada penyerapan. Okay, habis dah. Awak ingat tak kita cikgu kata pencernaan dah habis dah? Cerna dah, awak dah jadi bentuk ringkas dah semua. Dah jadi glukosa, dah jadi asid lemak glycerol, dah jadi dah jadi asid amino dah. Okay, settle dah, siap dah. Sekarang bila dah jadi bentuk itu, kita nak serap pula, nak serap masuk dalam badan awak. Okay. Apakah ciri penyesuaian ileum dan vilus dalam penyerapan makanan tercerna? Okay, molekul ringkas hasil daripada pencernaan makanan sekarang akan diserap. Dah cerna dah. Dah jadi bentuk paling ringkas. Sekarang akan diserap. Di mana? Di bahagian ileum usus kecil. So maknanya ileum ni dia ada dua tugas. Satu cerna, yang kedua nak serap. Okay. Ileum yang panjang mempunyai ciri penyesuaian untuk menyerap nutrien. Cikgu ada bagi tahu kan, ileum kita ni kalau kita keluarkan, dia kan berlipat-lipat. So kalau misalnya kita keluarkan dia, kita luruskan dia, sebenarnya panjang dia tu
boleh boleh sampai ni apa padang tu gelanggang tenis tu. Dia boleh sepanjang gelanggang tenis tu awak. Maksudnya bersepanjangnya dia. Okey, jadi kerana mempunyai lapisan dalam yang berlipat-lipat dan dilitupi unjuran-unjuran halus vilus. So kalau awak tengok ni, nampak ada orang ni pegang ni. Ni usus kecil ni. Sebenarnya bila kita panjangkan dia tu, kita luruskan dia, dia boleh sepanjang gelanggang tenis. Dan bila kita buka dia dalam ni, dia berlipat-lipat. Dia ada vilus. So nampak tak? Ni lah vilus ni. Dia macam kecil. Cikgu ada ajar awak kan, kalau kecil, belipak, kecil, banyak. Tujuannya untuk tambah JLP. Ingat, dia ni bukan untuk tajuk respirasi saja. Mana-mana tajuk pun boleh. Kalau benda tu kecil, belipak, banyak. Semuanya untuk tambah jumlah luas permukaan yang besar. Dia nak suruh jadi besar lah, sebab tu dia belipak kecil ni. Inilah vilus. Okey, sekarang kita nak tengok vilus. Inilah vilus. Awak nampak ni? Ni kalau kita zoom dekat usus kecil awak ni, bentuk dia macam ni. Kalau tengok, ni bentuk dia macam bentuk jari awak ni. Bentuk jari awak. Dia bentuk gitu, vilus. Okey, jadi apa ciri penyesuaian vilus ni? Jadi vilus ni, satu, lapisan epitelium vilus adalah setebal satu sel. Jadi maksudnya dia ni hanya setebal satu sel. Satu sel je. Maknanya dia sangat-sangat nipis. Dia royak je, dia kata setebal satu sel. Maknanya setebal satu sel ni lah. Nampak ni? Satu sel ni je. Ni satu je. Ni satu sel je. Satu sel. So maknanya sangat nipis. Bila cikgu kata nipis, mudah. Cikgu dah ajar untuk tajuk respirasi pun. Cikgu ada bagi kata kunci ke awak. Cikgu kata kalau nipis untuk mudah masuk. So bila mudah masuk, dia kata mempercepatkan penyerapan nutrien. Nipis untuk mudah serap nutrien. Awak faham dia nipis ni, maksud dia macam ni. Katakan cikgu hari ni hari panas, cikgu ada dua helai baju. Cikgu kata mu nak mana? Baju A ni nipis. Baju B ni baju tebal, kain dia tebal. Mesti dah awak pilih kain nipis sebab supaya mudah udara masuk, awak tak panas. Okey, jadi lapisan epitelium vilus sangat-sangat nipis. Setara mana nipis? Setebal satu sel. So bila nipis setebal satu sel, mudah penyerapan nutrien berlaku. Boleh dah? Okey, yang kedua, dia ada sel goblet. Dia ada sel goblet. Okey, dia ada sel goblet. Tengok gambar dia. Ni. Ni di ilium tu, dia ada sel goblet ni, hak warna kuning ni. Okey, hak warna kuning ni. Yang sel macam ni. Dalam tu ada mucus. Okey, so sel goblet ni merembeskan mucus. Apa? Dia special sikit. Sel goblet ni, dia ada warna kuning-kuning tu. So sel goblet merembeskan mucus. Mucus ni cecair lah yang membantu pencernaan. Okey, yang ketiga, dia ada jaringan kapilari darah. Awak nampak tak? Dia duduk belik ni. Ni warna merah, warna biru ni. Duduk belik ni. Banyak ni. Cikgu kata dah bila ada darah banyak. Jaringan kapilari darah banyak untuk angkut cekap dan cepat. Cikgu, boleh ke guna yang tajuk respirasi bawah ni? Serupa je Kak. Okay, jadi bila ada banyak jaringan kapilari darah, memudahkan pengangkutan hasil pencernaan ke seluruh badan dengan cekap dan cepat. Ingat, jaringan kapilari darah bawa angkut cepat cekap. Dia ada banyak jaringan kapilari darah. Jadi cepatlah dia bawa dia. Okey. Yang ketiga, dia ada laktil. Mana laktil cikgu? Yang tengah tu. Ni nampak tak dia punya label tu? Dia duduk tengah ni. Okey. Dia duduk tengah dalam ni. Itulah laktil. So laktil ni awak ingat macam ni. Laktil ni untuk lipid lemak dia belakang. LLL. Laktil angkut lipid lemak. Sebabnya dia mengangkut titisan asid lemak dan glycerol. Bahan yang berunsurkan lemak lah. Jadi laktil mengangkut titisan asid lemak dan glycerol. Okey. Dan akhir sekali, dia ada kelenjar usus. Jadi kelenjar usus merembeskan jus usus
Jus usus mengandungi enzim pencernaan smell tadi. Okay. So itu untuk vilus. So yang nota ni tak payah masuk dalam buku lah. Yang ni kena buat asing. Okay. Kemudian. Pada vilus tu juga ada mikrovilus. Dah lah ada gini. Ada kecil lagi ni. Ni mikrovilus ni kecil-kecil lagi. Ada vilus tapi ada kecil lagi. Kita panggil dia mikrovilus. Bolehkah? Dia vilus tapi dia ada kecil lagi pada tu. Mikrovilus. So nampak tak? Vilus kemudian dia ada kecil-kecil lagi. Mikrovilus. Okey, jadi pada permukaan epitelium vilus terdapat ada banyak lagi unjuran-unjuran halus yang dipanggil mikrovilus. Maknanya dekat vilus ada mikrovilus. Okey, fungsi mikrovilus ni kecil-kecil banyak-banyak menyediakan luas permukaan yang besar untuk meningkatkan kadar penyerapan nutrien. Okey, dapat deh. So kena baca vilus dengan mikrovilus. Ni nota dia lah. So lebih kurang lah macam ni. Ni unjuran jari tadi. Ni Cik kata unjuran macam jari awak ni. Awak nampak tak? Hijau ni ialah laktil. Okay, laktil. So kalau awak nampak sini, bahan yang meresap masuk dalam dia ialah semua bahan yang berunsurkan lipid. Ingat Cik kata tadi LLL. Laktil, bahan yang meresap masuk dalam dia ialah lemak dan lipid. Sama je lah lemak lipid. Okay, so lemak lipid. So dia kata makanan tercerna ialah asid lemak dan gliserol berpadu semula melalui proses kondensasi membentuk titisan halus lipid di dalam sel epitelium. So bahan lipid tu pun meresap masuk dalam laktil. Secara apa? Secara resapan ringkas daripada banyak ke sedikit. Sebab apa cikgu banyak? Sini luar ni ialah banyak. Ada banyak. So daripada banyak meresap masuk dalam laktil melalui dua lapisan fosfolipid. Okey. Selain daripada tu yang berunsurkan lipid juga ialah vitamin ADEK. ADEK, vitamin ADEK larut lipid. Okey. Jelas so benda. Okey, kemudian lepas tu cikgu tadi settle dah asid lemak dan gliserol. Cikgu cerita dah asid lemak gliserol, ingat dah bahan-bahan yang berunsurkan lipid dia masuk ke dalam vilus melalui masuk ke dalam laktil. Dia akan meresap ke dalam laktil yang warna hijau ni. Secara resapan ringkas. Boleh nah? Okey, kemudian lagi kita bukan makan lipid saja. Kita ada makan glukosa. Okay, kita ada makan protein, asid amino. Okay, cuba tengok. Okay, kemudian sekarang fruktosa. Fruktosa, glukosa, asid amino, air. Okay, kita tengok. Yang pertama, fruktosa. Fruktosa ni besar, sasa. Fruktosa sasa besar. Fruktosa apa dia besar cikgu? Gewe, faris, galok. So maknanya dia ni adalah glukosa. Dia ni adalah gula monosakarida tapi dia besar. So dia akan meresap masuk ke dalam kapilari darah yang duduk belik dekat laktil ni. Dia tak masuk dalam laktil ingat ni, awak ingat ni. Fruktosa, glukosa, galaktosa, asid amino, air, vitamin B6 semua masuk dalam kapilari darah. Bahan yang berunsurkan lipid je. Lipid lemak masuk dalam laktil. Bahan lain semua masuk dalam kapilari darah duduk belik ni. Dia tak pergi ke laktil, dia masuk dalam darah. Okay, so fruktosa meresap masuk secara resapan berbantu dari tempat banyak ke tempat sikit. Tak perlu tenaga dan bila sebut resapan berbantu, ia memerlukan bantuan protein pembawa. Kalau glukosa, galaktosa, asid amino, semuanya meresap masuk secara pengangkutan aktif. Okey, bukan meresap masuk diangkut secara pengangkutan aktif. Bila sebut pengangkutan aktif mesti memerlukan tenaga daripada sedikit ke banyak dibawa oleh protein pembawa yang spesifik. Tak faham. Maksud dia gini. Tadi awak dah jadi makanan tercerna awak tadi dah jadi glukosa.
sekarang nak angkut masuk dalam darah awak. Jadi dia diangkut masuk dalam kapilari darah secara pengangkutan aktif. Daripada sedikit ke banyak, sebab memang dalam darah tu dah ada banyak dah. Daripada sikit pergi ke banyak. Memerlukan tenaga. Barulah masuk dalam kapilari darah nanti bawa lah pergi ke sel-sel awak. Sama juga macam asid amino. Awak makan protein, ayam, telur, daging. Bila dah cerna, dia jadi asid amino. Sekarang asid amino nak masuk dalam darah tu, diangkut secara pengangkutan aktif. Daripada rendah ke tinggi. Ingat pengangkutan aktif ya? Oh, perlu tenaga. Dibawa oleh pengangkutan protein pembawa yang spesifik. Ingat balik tajuk bab 3. Okay, kemudian awak perasan tak sini? Sini ni vitamin adik. E, A, D, E, K. Apa huruf yang tak ada lagi situ? So huruf yang tak ada lagi situ lah A, okay, B lah. B. D, okay, so maknanya C. Jadi vitamin B dan C akan diserap masuk dalam kapilari darah. Okay, bersama-sama dengan air sebab dia larut dalam air. Jadi diserap secara osmosis. Tak perlu tenaga. Okay, jadi awak nak belajar apa ini? Maksudnya awak nak belajar tentang penyerapan makanan tercerna. Penyerapan makanan tercerna ni dia ada dua. Satu, serap masuk dalam laktil. Laktil mesti benda berlemak, asid lemak glycerol dan vitamin adik. Satu lagi, diserap masuk dalam kapilari darah. Semua akan masuk darah. Apa dia? Fruktosa, glukosa, galaktosa, asid amino dan vitamin B, C. Caranya macam mana? Kena hafal. Nanti cikgu hantar slide ni. Okay. Kita pergi kepada praktis formatif. Lepas tu kita habislah. Jadi untuk praktis formatif ni awak kena buat dua lah. 9.1 buat dan 9.2 buat. Okay, nombor 1. Nyatakan struktur utama untuk penyerapan hasil pencernaan. Tempat nak serap makanan tercerna ialah di vilus. Okay, nombor 2. Namakan struktur dalam vilus yang terlibat dalam pengangkutan nutrien berikut. Asid amino masuk dalam apa? Masuk dalam kapilari darah. Okay, kalau vitamin A, E, adik. Oh, masuk dalam laktil. Okay, soalan 3. Terangkan penyesuaian usus kecil bagi menambahkan luas permukaan untuk penyerapan nutrien. Jadi dia nak suruh jadi besar. Jumlah luas permukaan tu cikgu ada jawab dah ni. Benda tu mesti kecil panjang. Okay, so usus kecil panjang. Lapisan dalam usus kecil berlipat-lipat serta dilitupi oleh vilus untuk menambahkan luas permukaan bagi penyerapan nutrien. Dan dekat vilus pula ada lagi banyak kecil-kecil tu, itu mikrovilus. Tujuannya semuanya untuk bagi pula dah tempat lain sekejap Okey, tujuannya lah untuk untuk menambah luas permukaan. Okey, soalan 4. Terangkan cara bahan-bahan berikut diangkut merentasi membran plasma. Glukosa, galaktosa, asid amino. Oh, tadi benda ni glukosa, galaktosa, asid amino. Okey, glukosa, galaktosa, asid amino secara pengangkutan aktif oleh protein pembawa. So, bila aktif dia mesti menentang kecerunan kepekatan. Okey, kalau asid lemak dan glycerol diangkut masuk dalam laktil secara resapan ringkas. Okey, mana soalan tu? Oh, habis dah. Okey, so kita dah habis sini. Cikgu tak masuk lagi lah asimilasi, takut awak pening. Sebab tadi awak belajar pencernaan. Lepas tu awak belajar penyerapan masuk. Okey, so hari kami ni kita belajar macam mana badan awak nak guna. Okey, kita dah cerna, kita dah serap. So hari Khamis kita belajar asimilasi dan penyarinjaan. Okey, ada apa-apa nak tanya setakat ni? Tak ada nak tanya? Senyap ni? Tak ada. Tak ada dah. Okey, so kadang-kadang ni awak nak tanya pun awak rasa macam kena baca balik ni. Lepas tu baru nak tanya. Okey, kadang-kadang tu gitulah kalau cikgu gitulah. Mula-mula ni memang
Tak nampak nak tanya gapo. Okay. Tak apa. Kalau rasa nak tanya je lah. Nanti boleh PM cikgu. Okay. So kalau tak ada apa-apa, awak sambung 9.1, 9.2 formatif. Lepas tu tambah sikit nota tadi dekat Ilium. Okay. Assalamualaikum. Okey, terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.